Saya pegawai farmasi dari IJN. Video ini menerangkan tentang penggunaan ubat warfarin. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja. Sila ikut arahan daripada pengilang ubat. Di sini, kami akan menerangkan apakah itu ubat warfarin dan bagaimana ia bertindak, mengapa anda perlu makan warfarin, apakah itu INR, bagaimana kita mengambil warfarin, ubat tradisional, suplemen atau makanan yang boleh mempengaruhi kesan warfarin, kesan sampingan yang mungkin dialami dan langkah berjaga-jaga ketika mengambil ubat warfarin. Apakah itu ubat warfarin? Warfarin adalah sejenis ubat untuk menghalang pembekuan darah. Biasanya dikenali sebagai ubat cair darah walaupun ia tidak secara fisikalnya mencairkan darah. Jika anda ada darah beku, ia tidak akan mencairkan darah beku tersebut. Ia akan menstabilkan darah beku tersebut supaya tidak menjadi semakin besar dan mengelakkan penghasilan darah beku baru. Ia juga akan mengurangkan kebolehan darah anda untuk membeku. Bagaimana warfarin bertindak? Gambar ini menunjukkan bagaimana warfarin bertindak di dalam badan kita. Sebelum kita menggunakan warfarin, badan kita menghasilkan vitamin K untuk membantu pembentukan protein-protein pembekuan darah. Protein-protein ini akan menyebabkan sel darah tergumpal bersama bagi membentuk darah beku. Apabila kita mula mengambil warfarin, ia akan mengurangkan penghasilan vitamin K. Akibatnya, proses pembentukan protein-protein pembekuan darah akan terganggu. Apabila paras protein pembekuan darah berkurang, proses pembekuan darah juga akan terganggu. Oleh itu, darah kita akan mengambil masa yang lebih lama untuk membeku. Jadi, mengapa anda perlu mengambil warfarin? Anda mungkin mempunyai penyakit yang menyebabkan darah senang membeku. Gumpalan darah akan mengurangkan atau menghalang pengaliran darah di dalam badan. Anda mungkin diberi warfarin untuk mengurangkan risiko pembekuan darah. Warfarin mencegah komplikasi seperti strok, serangan jantung dan mengelak darah beku bergerak ke bahagian badan yang lain. Salah satu indikasi yang biasa untuk penggunaan ubat warfarin adalah untuk pesakit yang membuat pembaikan atau penukaran injap jantung. Injap mekanikal atau injap tisu atau bioprostetik boleh digunakan untuk penggantian injap. Warfarin juga diberikan kepada pesakit yang menjalani pembedahan Fontan atau Bentall. Pesakit yang mempunyai denyutan jantung yang tidak seragam, di mana risiko strok adalah 5 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan orang yang mempunyai denyutan jantung yang sekata. Dan untuk pesakit yang berisiko untuk mendapat darah beku di kaki atau di paru-paru. Warfarin di pasaran terdapat pelbagai kekuatan dan pelbagai warna. Anda perlu ketahui dos warfarin yang diambil dan bukan warna tablet anda sahaja. Apakah itu ujian darah INR? INR bermaksud International Normalized Ratio. Ia adalah satu ujian darah khusus untuk menguji keberkesanan warfarin. Ia mengukur masa yang diperlukan untuk darah membeku semasa pengambilan warfarin berbanding dengan sebelumnya. Kebiasaannya, bacaan INR sebelum mengambil warfarin adalah 1.0. Untuk seseorang yang mengambil warfarin, bacaan INR sepatutnya lebih tinggi. Ia dikenali sebagai sasaran atau target INR. Apakah sasaran atau target INR saya? Target INR 2.0 hingga 3.0 untuk fibrilasi jantung, darah beku di kaki atau paru-paru dan penggantian injap prostatik atau tisu. Dan 2.5 hingga 3.5 untuk penggantian injap mekanikal. Doktor anda mungkin akan mengubah sesuaikan sasaran tersebut mengikut keadaan setiap individu. Jika anda tidak pasti dengan sasaran atau target INR anda, sila bertanya kepada doktor atau jururawat anda. Semakin tinggi bacaan INR, semakin lama masa yang diambil untuk darah membeku. Jika bacaan INR anda adalah 2.5, ia bermakna darah anda mengambil masa 2.5 kali lebih lama untuk membeku berbanding sebelum anda mengambil warfarin. Keputusan ujian INR anda akan menentukan dos warfarin yang anda perlukan. Bagaimana bacaan INR mempengaruhi dos warfarin? Jika target INR anda adalah 2 hingga 3,
dan keputusan INR adalah 2.5, ini bermaksud INR berada di dalam lingkungan target atau sasaran dan dos warfarin adalah sesuai. Tetapi, jika keputusan INR adalah 1.3, ini bermaksud INR rendah, darah pekat dan dos warfarin mungkin perlu dinaikkan. Jika keputusan INR adalah 3.8, ini bermaksud INR tinggi, darah terlalu cair dan dos warfarin mungkin perlu dikurangkan. Seterusnya, kita akan lihat bila dan di mana anda harus menjalani ujian darah INR. Pada permulaannya, pesakit perlu menjalani ujian INR dengan lebih kerap. Semasa discharge, anda akan diberi bekalan warfarin untuk jangka masa yang singkat. Jangan berhenti mengambil warfarin apabila kehabisan ubat. Bekalan warfarin yang seterusnya adalah bergantung kepada keputusan ujian INR. Kemudian, kekerapan ujian INR akan semakin berkurang selepas keputusan INR menjadi stabil dan berada di dalam lingkungan sasaran. Buku rekod warfarin hendaklah dibawa semasa melakukan ujian INR. Anda tidak perlu berpuasa. Anda juga boleh memilih untuk membuat ujian INR di IJN atau hospital kerajaan atau swasta yang berhampiran. Jika anda ingin menjalani ujian darah INR di hospital luar, pastikan anda meminta surat rujukan pemantauan INR sebelum discharge daripada doktor atau jururawat. Bila dan bagaimana warfarin harus diambil? Ubat warfarin perlu ditelan seperti ubat yang lain. Hanya perlu diambil sekali sehari, sebaik-baiknya pada waktu petang dan masa yang sama setiap hari. Boleh diambil sebelum atau selepas makan dan juga bersama ubat-ubatan yang lain. Apa yang anda perlu lakukan apabila anda terlupa untuk mengambil ubat warfarin? Jika waktu semasa teringat masih dalam jangka masa 8 jam dari masa anda biasa mengambil ubat, anda perlu makan sebaik sahaja anda teringat. Jika waktu teringat melebihi 8 jam daripada waktu biasa, jangan ambil dos yang anda lupa dan tunggu sehingga waktu mengambil warfarin yang seterusnya. Bacaan INR akan dipengaruhi walaupun tertinggal 1 dos sahaja. Sebagai contoh, anggapkan masa untuk anda mengambil warfarin adalah pukul 6 petang pada 29 April, tetapi anda telah terlupa. Jika anda teringat sebelum pukul 2 pagi pada 30 April, di mana ia masih dalam jangka masa 8 jam, anda boleh makan dos warfarin tersebut. Jika anda teringat selepas 8 jam daripada kebiasaan waktu anda mengambil ubat, sebagai contoh, pada pukul 6 pagi pada 30 April, jangan ambil dos warfarin tersebut dan tunggu sehingga 6 petang pada 30 April untuk mengambil dos seterusnya. Jangan gandakan dos warfarin anda. Jika anda terlupa makan ubat warfarin untuk 2 dos atau lebih yang berterusan, sila pergi ke hospital atau klinik untuk membuat ujian darah. Jika anda tidak pasti sama ada anda telah makan ubat warfarin atau tidak, jangan makan ubat warfarin pada hari tersebut kerana anda mungkin telah makan dos warfarin pada hari itu. Anda boleh membuat nota untuk hari tersebut dan maklumkan kepada klinik INR atau doktor atau pegawai farmasi pada janji temu darah ujian INR seterusnya berkenaan dos warfarin yang telah anda lupa. Anda amat digalakkan untuk menggunakan cara atau alat yang boleh mengingatkan anda untuk mengambil dos warfarin seperti menggunakan kotak ubat, tetapkan pengera di telefon atau memangkah di kalender. Jangka masa pengambilan ubat warfarin bergantung kepada sebab warfarin diberi. Indikasi dan durasi yang tersenarai di dalam jadual di bawah adalah contoh rawatan warfarin. Doktor akan menentukan tempoh rawatan warfarin untuk anda. Jangan berhenti mengambil warfarin tanpa nasihat doktor. 3 perkara penting yang anda perlu ingat adalah sebab warfarin diberi kepada anda, sasaran atau target INR dan tempoh masa warfarin dimakan. Sesetengah ubat, ubat tradisional, suplemen dan makanan boleh menjejaskan kesan warfarin dengan mengurangkan kesan warfarin dan meninggikan risiko darah membeku atau menambah kesan warfarin dan meninggikan risiko pendarahan. Bagi memastikan warfarin berfungsi dengan baik, adalah penting untuk anda mengikuti nasihat berikut.
Ini adalah antara ubat yang boleh menjejaskan kesan warfarin. Sebagai contoh, ubat tahan sakit atau ubat untuk meredakan demam dan antibiotik. Ubat paracetamol adalah selamat untuk dimakan jika anda dalam rawatan ubat warfarin. Tetapi, anda digalakkan untuk mengambil dos 1 tablet sahaja pada satu masa. Jika anda mengambil dos paracetamol yang lebih tinggi, ini mungkin akan menyebabkan darah anda lebih lambat untuk membeku dan meningkatkan risiko pendarahan. Jika anda masih rasa sakit, setelah makan ubat paracetamol untuk 3 atau 4 hari, sila berjumpa dengan pegawai farmasi atau doktor anda. Ubat cair darah yang lain seperti aspirin, clopidogrel dan lain-lain juga boleh menjejaskan kesan warfarin. Ini adalah antara ubat tradisional atau herba yang boleh menjejaskan warfarin seperti ginseng, dongguai, kamat asli, tongkat ali dan kacik Fatimah. Seterusnya adalah suplemen biasa yang boleh menjejaskan kesan warfarin seperti ginkgo, minyak ikan, pil bawang putih, glukosamin, coenzim Q10. Coenzim Q10 mungkin boleh mengurangkan kesan warfarin dan meningkatkan risiko darah beku. Anda digalakkan untuk membuat ujian darah secara berkala. Dos warfarin anda juga mungkin perlu diubah. Anda mungkin boleh atau tidak boleh mengambil ubat atau herba atau suplemen tersebut. Sila bertanya kepada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang ubat atau ubat tradisional ataupun suplemen. Ujian darah INR mungkin perlu dilakukan dengan lebih kerap. Dos warfarin juga mungkin perlu diubah semasa anda mengambil ubat-ubatan tersebut. Ini adalah beberapa contoh makanan yang boleh menjejaskan kesan warfarin dengan mengurangkan bacaan INR yang disebabkan oleh kandungan vitamin K yang tinggi. Vitamin K mengurangkan keberkesanan warfarin. Amalkan pemakanan yang seimbang atau sihat. Makan makanan yang mengandungi vitamin K secara konsisten. Anda tidak digalakkan untuk berhenti mengambil sayur-sayuran. Mengambil terlalu banyak makanan yang kaya dengan vitamin K boleh merendahkan bacaan INR, mengurangkan keberkesanan warfarin dan meningkatkan risiko darah membeku. Anda harus mengambil jumlah vitamin K yang lebih kurang sama pada setiap minggu. Pengambilan vitamin K yang tidak tetap boleh menjejaskan bacaan INR. Sila rujuk kepada pakar pemakanan untuk maklumat lebih lanjut. Beritahu staf klinik INR sekiranya anda bercadang untuk menjadi vegetarian untuk tamu tertentu ataupun hilang selera makan. Untuk pengambilan alkohol, anda tidak digalakkan untuk minum lebih daripada 2 standard drinks dalam sehari. Satu standard drink ialah segelas bir, segelas wine, sedikit spirit. Saiz gelas atau botol dan kandungan alkohol mungkin berlainan. Elakkan pengambilan alkohol dalam kuantiti yang banyak atau berlebihan kerana ia boleh meningkatkan kesan warfarin dan INR. Anda boleh mengambil alkohol semasa penggunaan ubat warfarin selagi anda patuh kepada garis panduan kemasan untuk tidak melebihi 14 unit dalam masa 1 minggu untuk lelaki dan juga perempuan. Pengambilan alkohol yang berlebihan, terutama pada sesuatu masa, adalah berbahaya ketika penggunaan ubat warfarin. Alkohol boleh meningkatkan kesan warfarin serta risiko untuk berlakunya pendarahan. Seterusnya, kita lihat kepada kesan sampingan yang mungkin anda alami. Seperti ubat-ubatan lain, warfarin juga mempunyai kesan sampingan. Anda tidak perlu bimbang kerana anda mungkin tidak akan mengalaminya. Walau bagaimanapun, anda perlu tahu apa yang harus dilakukan jika terdapat kesan sampingan. Berhenti makan warfarin dan pergi ke hospital dengan segera jika anda alah kepada ubat warfarin. Contoh reaksi alahan kepada warfarin adalah bengkak pada bibir, muka dan lidah serta sesak nafas, gatal-gatal kulit yang teruk berserta dengan ruam pada kulit. Pendarahan yang luar biasa adalah salah satu kesan sampingan ubat warfarin. Antara tanda-tanda pendarahan adalah pening, sakit kepala, lemah, pendarahan dari hidung tanpa sebab yang banyak atau kerap, darah dalam air kencing atau air kencing berwarna merah,
darah di dalam najis atau najis berwarna hitam, sakit, ketidakselesaan, bengkak terutamanya selepas kecederaan atau jatuh, kecederaan kepala disebabkan jatuh dengan kuat, muntah darah atau muntah berwarna coklat atau hitam, ataupun pendarahan yang banyak dari luka, lebam-lebam besar dan luar biasa, atau kulit menjadi warna merah pekat atau hitam. Jika anda mengalami situasi tersebut, sila jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Anda perlu beritahu doktor atau pegawai farmasi atau jururawat jika anda alami kesan-kesan berikut: pendarahan di gusi ketika memberus gigi, kesakitan atau bengkak di bahagian suntikan, pendarahan luar biasa ketika haid atau pendarahan yang tidak dijangka semasa haid, cerit-berit, muntah atau hilang selera makan untuk lebih daripada 24 jam ataupun demam. Semua ini boleh menyebabkan implikasi yang berbeza kepada bacaan INR dan perlu diketahui oleh pegawai kesihatan. Akhir sekali, mari kita lihat kepada langkah berjaga-jaga yang anda boleh amalkan ketika anda mengambil ubat warfarin. Anda boleh kurangkan risiko pendarahan dengan membuat beberapa perubahan kepada gaya hidup. Gunakan berus gigi jenis lembut, bercukur menggunakan pencukur elektrik dan bukan pencukur biasa, berhati-hati ketika menggunakan objek tajam seperti pisau dan gunting, elakkan aktiviti yang mendatangkan risiko kecederaan atau jatuh, tekan tempat pendarahan jika kecil dan gunakan ais ke atas lebam. Jumpa doktor sekiranya pendarahan lebih daripada 20 minit atau lebam menjadi semakin besar. Sila beritahu doktor gigi sebelum cabut gigi, pakar bedah sebelum membuat pembedahan, doktor atau kaki tangan perubatan yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ubat warfarin sebelum menerima apa-apa rawatan atau ubat, kerana mereka mungkin perlu menasihati anda berkenaan kesesuaian pengambilan ubat warfarin bersama rawatan yang akan diberikan. Sentiasa pastikan bekalan ubat mencukupi sebelum anda melancong atau balik kampung atau keluar negara. Elakkan kecederaan atau jatuh. Beritahu jika ada perubahan kekerapan merokok kepada klinik INR atau doktor kerana ini boleh menjejaskan keputusan INR. Untuk wanita, bincang dengan doktor segera merancang untuk hamil. Kita telah tiba di penghujung video ini. Terima kasih untuk masa dan perhatian anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi bahagian farmasi dan bekalan Institut Jantung Negara.